Okay, hello, hai, selamat petang semua. Okay, jadi untuk hari ini cikgu akan bincang untuk soalan bagi praktis formatif kertas 2 dalam topik koordinat geometri koordinat. Okay, jadi soalan yang disuruh adalah untuk buat soalan 1 hingga soalan 4. Jadi untuk sekarang cikgu akan bincang dulu soalan 1 dan juga soalan 2. Okay, jadi untuk soalan 1, jadi kita tengok daripada soalan tu, raja di bawah menunjukkan garisan lurus ABC. Okey, so ini adalah satu garis lurus ABC. Okey, dan diberi AB kepada BC, okey, AB kepada BC iaitu 3 nisbah 2. Okey, dan soalan A. Soalan A kita akan, okey, dia suruh cari, okey, cari nilai, okey, cari nilai H dan nilai K. Okey, jadi kalau kita tengok sini, nilai H dan nilai K dia adalah titik tengah di antara A dan B. Ini dipanggil sebagai garis tembereng. Kenapa tembereng? Sebab nisbah dia antara AB ke BC tidak sama. Jadi first kali, okey, kita tengok AB, nisbah AB kepada BC iaitu nisbah 3 kepada 2. Okey, 3 nisbah 2. Jadi AB panjang dia adalah 3 dan BC adalah panjang dia adalah 2. Okey, so nisbah 3 kepada 2. Jadi untuk soalan ni kita akan guna formula, kita akan guna rumus tembereng, okey, di mana B ni koordinat dia adalah HK. Okey, sama dengan, okey, kita akan guna rumus tembereng. Okey, jadi macam mana kita menggunakan rumus ni? Dia sama dengan rumus titik tengah. Okey, tapi ingat untuk rumus ni 3 mesti kali dengan C dan 2 mesti kali dengan A. Okey, apa yang dikali sebenarnya ni? Okey, C kita bayangkan ini adalah X2, Y2. Okey, dan A adalah X1, Y1. Okey. And then dalam formula dia bagi tahu, okey, X, okey, untuk titik yang first ni, okey, untuk yang pertama ni dia mesti X1 tambah X2. Okey, tapi X dia tu dia kena darab dengan dia punya nisbah ni. Okey, jadi kita tengok X1 kita darab dengan 2. Jadi 2 kali dengan X1. X1 adalah kosong. Okey, tambah dengan, okey, jadi X2 kita darab dengan 3. Jadi 3 kali dengan 10 iaitu X2. Okey, kita bahagi dengan 2 tambah 3. Kenapa 2 tambah 3? Sebab nisbah dia. Okey, 2 dengan 3, so kita guna 2 tambah 3. Okey, dan ini adalah untuk X. Jadi untuk Y pula sama juga. Okey, Y kita tengok Y1. Y1 kali dengan 2. So 2 kali Y1. Y1 kita adalah negatif 2. Okey, tambah dengan, okey, Y2 kita kali dengan 3 sebab kita silangan. Okey, jadi 3 kali dengan Y2. Y2 adalah 3. Okey, bahagi dengan 2 tambah 3. Okey, jadi rumus dia kita boleh tengok, cek dalam nota yang cikgu bagi. Okey, jadi kalau kita kira, okey, jadi 2 darab kosong, kosong, sifar. Okey, ini adalah 30. 3 adalah apa? 30. Dan ini adalah 5. Okey, jadi 30 bahagi dengan 5. Okey, point. Okey, ini 2 darab negatif 2, kita dapat negatif 4. Okey, 3 darab 3, 9. So negatif 4 tambah 9 kita dapat 5. Okey, dan di sini bahagi dengan 5 sebab 2 tambah 2 hasil 2 tambah 3 hasil dia 5. Okey, jadi 30 bahagi dengan 5 kita akan dapat 30 bahagi 5 dapat 6. Okey, so ini adalah 6. Okey, dan 5 bahagi 5 adalah 1. Okey, so koordinat kita untuk H dan K adalah 6, 1. Jadi dia mau cari nilai H dan nilai K. Jadi untuk cari nilai dia, kita tahu nilai H adalah 6. Okey, dan K adalah 1. So kita kena tulis yang ni juga. Okey, kenapa? Sebab dia mau cari nilai H dan nilai K. Okey, so untuk soalan 1 dan okey, dan the second part of the question, okey, B. Okey, soalan dia adalah cari, okey, cari persamaan, okey, persamaan satu garis lurus. Satu garis lurus. Okey, yang serenjang dengan AC. Okey, yang berserenjang, serenjang dengan AC.
Okey. Dan melalui titik C. Okey, so apa maksud dia ni? Okey, dia serenjang dan dia melalui titik C. So garisan tu okey, kita wujudkan satu garisan baru di titik C. Okey, dan dia adalah serenjang macam ni. Okey, jadi saya buat satu titik sini dan bila serenjang dia adalah 90 darjah. Okey, jadi yang kita mau cari adalah persamaan garisan ini. Okey, jadi untuk persamaan garisan lurus kita guna Y sama dengan MX tambah C. Okey. Dia punya persamaan iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi apa yang kita akan buat sini first sekali, okey, kita kena tentukan dahulu. Okey, untuk serenjang, bila serenjang, okey. Apabila dua garisan serenjang, okey. Okey. Garisan, okey, ciri-ciri bagi garisan yang serenjang adalah okey. Kita tahu kalau dua garisan serenjang, maksud dia ada yang sama. Bukan sama, tapi dia punya kecerunan. Okey, kecerunan AC dengan kecerunan garis baru tu adalah hasil darab dia adalah sama dengan negatif 1. Jadi, first kali kita kena cari kecerunan bagi AC dahulu. Okey, macam mana kita cari kecerunan AC? Kita guna formula. Okey. Jadi, kecerunan AC sama dengan, okey, kita guna Y2 tolak Y1. Okey, bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, macam mana kita mau tentukan Y2, Y1? Tadi kita sudah label kan? Okey, kita sudah label. So, Y2 kita adalah 3. Okey, kalau tengok balik pada yang cikgu lakar ni. So, Y2 adalah 3. Tolak dengan Y1 adalah negatif 2. Okey, lepas tu bahagi dengan X2 adalah 10. Tolak dengan X1 adalah sifar, kosong. Jadi, 3 tolak, okey, tolak negatif, so tambah 3 tambah 2, 5. Okey, dan 10 tolak kosong, 10. So kita akan dapat, kalau bermudahkan, dapat 1/2. Okey, so daripada sini, okey, kita tahu, okey, kecerunan dia adalah 1/2. Okey, jadi untuk cari kecerunan garisan yang serenjang tu, jadi kita guna MSC darab dengan M sama dengan negatif 1. Jadi kita tahu MSC dia punya kecerunan 1/2. Okey, jadi untuk cari M, kita kalau kita pindah ke sebelah, dia akan jadi darab. Okey, so dia akan jadi negatif 2. Okey, so M untuk sama dengan negatif 2 ni, itu adalah kecerunan. Okey, dia adalah untuk kecerunan bagi garis lurus yang serenjang ni. Okey, jadi untuk cari persamaan, kita akan guna formula ini. Okey, formula yang kita akan gunakan untuk menentukan persamaan garis lurus bagi yang serenjang ni. Okey, kita guna formula ni. So, persamaan garis lurus. Okey, persamaan garis lurus. Okey, jadi formula dia adalah berikut. Y tolak Y prime sama dengan M. Lepas tu X tolak X prime. Okey, jadi Y dengan X ni adalah titik, okey, yang dibagi tahu melalui titik C. So kita guna titik C ini untuk tukarkan dalam Y1 dengan X1. M kita akan guna negatif 2. Jadi kita tukar saja Y tolak, okey, Y1 kita tadi, okey, di sini Y nilai dia adalah 3. Kita ambil titik C tadi sama dengan M adalah negatif 2. Dan X tolak, okey, tolak 10 sebab X pada titik C adalah 10. Okey, jadi kalau kita selesaikan, Y tolak 3 sama dengan negatif 2X tambah 20. Jadi Y sama dengan negatif 2X. Okey, sebab negatif 3 pindah ke sebelah jadi positif. So 20 tambah 3 iaitu 23. So jawapan dia adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 23. Okey. So itu adalah untuk soalan yang pertama. Okey. Saya kasih tunjuk dulu untuk yang soalan pertama ni. Okey, jadi Y sama dengan negatif 2X tambah 23. Okey. So ini adalah untuk soalan nombor 1. Okey.
Okey, so sekarang kita beralih kepada soalan nombor 2 pula. Okey, jadi untuk soalan nombor 2 ni, okey. Soalan nombor 2 ni dia adalah soalan keluar SPM. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada soalan ni, okey, titik raja di bawah menunjukkan sisi 4, okey, sisi 4 A B C D. Titik A terletak pada paksi X, okey. Dia terletak pada paksi X. Kalau kita tengok sini, titik A di X sama dengan negatif 5. Okey, garis lurus BC dan CD serenjang pada titik C. So maksudnya ini yang garisan ni, okey. This garisan dengan ini adalah serenjang. So erti kata lain, kalau BC serenjang dengan, okey, BC serenjang dengan CD, jadi M untuk, okey, kecerunan BC darab dengan kecerunan CD adalah sama dengan negatif 1. So itu adalah info yang pertama. Okey, diberi bahawa persamaan garis lurus BC. Okey, persamaan garis lurus bagi BC ialah 4Y, okey, tolak X sama dengan 28. Okey, ini adalah persamaan dia dan soalan dia adalah cari, okey, soalan A. Okey, soalan A dia suruh cari persamaan garis lurus CD. Okey, sekarang kita akan cari persamaan garis lurus CD. Okey, jadi untuk buat soalan ni, first kali kita kena cari dulu kecerunan bagi BC. Okey, kenapa kita cari kecerunan? Sebab kita tahu kecerunan bagi garis yang serenjang, dua garisan, okey, hasil darab dia adalah negatif 1. So BC persamaan dia 4Y tolak X sama dengan 28. Okey. Lepas tu kita tukarkan Y ni, okey, kepada perkara rumus. Jadi X ni pindah ke sebelah. So 4Y sama dengan 28 tambah X. Okey. And then 4 ni kita bawa ke sebelah, kita akan bahagi ke satu persatu dia. So 28 bahagi 4, okey, tambah X bahagi 4. Okey, daripada sini kita boleh tahu kecerunan dia, okey, kecerunan bagi BC adalah sama dengan 1/4. Kenapa? Sebab kita tengok X per 4. Jadi kecerunan dia, kalau kita ikut persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jadi kalau sebelah X tu adalah kecerunan dia. So kecerunan dia adalah 1/4. Okey, kemudian kita akan guna konsep serenjang. Okey, jadi serenjang bagi tahu, okey, MBC, okey, MCD, hasil darab dia adalah negatif 1. Dan kita tahu MBC ni adalah 1/4. Okey, darab MCD sama dengan negatif 1. So MCD, okey, kecerunan bagi CD adalah negatif 4. Okey, kalau kita darab di sini. Okey, dia bahagi sebenarnya. Dan okey, sekarang dia suruh cari persamaan garis lurus. Okey, untuk cari persamaan garis lurus, kita akan guna formula yang sedia ada. Okey. Jadi persamaan, okey, persamaan garis lurus CD. Okey, jadi kita akan guna formula Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey, di mana kita akan, okey, untuk Y dan X ni kita guna nilai yang mana? Okey, sebab di CD kita ada satu poin di sini, 8 negatif 2. Jadi kita akan guna poin ni untuk masukkan ke dalam X dan Y di dalam persamaan ni. M pula kita ambil yang kecerunan bagi CD. Okey, jadi kita masukkan saja Y. Okey. Kalau kita tengok sini dia punya X dan Y dia adalah negatif 2. So Y tolak negatif 2 sama dengan M adalah negatif 4. Okey, X tolak, okey, X tolak X dia adalah 8. Okey, dan kita selesaikan Y tambah 2 sama dengan, ini kembangkan, negatif 4X tambah 32. Okey, negatif 4 darab 8. Okey, dan baru kita pindahkan 2 ke sebelah, dia akan jadi tolak 2. Jadi kita akan dapat persamaan Y sama dengan negatif 4X tambah 30. Okey, so ini adalah persamaan garis lurus CD. Okey, so ini adalah untuk soalan A. Jadi kita masuk soalan B. Okey, soalan B, dia punya soalan cari titik koordinat bagi B. Okey, jadi untuk cari titik koordinat bagi B ni, okey, di sini B, apa yang kita boleh buat? Okey, sebab kita tahu pada B, X adalah negatif 5. So kita, obviously, kita tahu X dia adalah negatif 5. Sekarang kita mau cari Y apa? Okey, jadi untuk cari Y dia,
Okey, disebabkan B, okey, B terletak pada garisan BC, BC, persamaan dia adalah 4Y tolak X sama dengan 28. So, kalau kita tukar X sama dengan negatif 5, jadi kita boleh dapat nilai Y. Okey, jadi kita guna persamaan BC. Okey, BC diberi Y, okey, kita guna yang sudah kita ungkapkan lah ni. Okey, Y sama dengan 28. 28 bahagi 4, 7. Okay. Okay. And then tambah X bahagi 4. Okay. Lepas tu, kita tukarkan. Okay. Kita boleh cakap pada X sama dengan negatif 5. Okay. Jadi Y sama dengan 7 tambah. Okay. Negatif 5 bahagi dengan 4. Okay. So, kalau kita kira kalkulator. Okay. Tekan kalkulator. Okay. Jadi 7. Okay. Tambah. Lepas tu negatif 5 bahagi dengan 4. Okay, kita akan dapat nilai 23/4 atau dapat 5.75. So, cikgu prefer guna titik perpuluhan. Guna pecahan. Okay, so 23/4. Jadi, koordinat bagi B. Okay, kita boleh bagi tahu B sama dengan, okay, X adalah negatif 5 dan Y adalah 23/4. So, ini adalah jawapan untuk koordinat B. Okey. Kasih confirm dulu. Ni sebab kalau tengok dalam pecahan ni macam kadang-kadang kita tidak boleh percaya juga. Okey. So, ini adalah median. Okey. So, untuk soalan 2, okay, dia adalah negatif 5 dengan 23/4. Okey, betul. Okey, itu adalah untuk soalan B. Dan soalan C pula. Okey, kita go through soalan C. Okey, soalan C dia cakap titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik D sentiasa 6 unit. Okey, sentiasa 6 unit. Jadi, cari persamaan lokus bagi P. Okey, jadi titik P tu, okay, dari D, okey, dia bergerak sentiasa 6 unit. Okey, jadi formula manakah yang kita akan guna bila dia bergerak dia punya 6 unit. Okey, jadi dia punya situasi macam ginilah. Okey. Jadi dia macam okey. Soalan dia, P bergerak dalam keadaan jarak dari titik D sentiasa 6 unit. So, sini adalah apa? Okey, P tu berada di sini. Okey, jadi jarak dia adalah 6 unit. Okey, sini adalah 6 unit. Okey, jadi maksudnya kalau dari sini pun dia 6 unit juga, kalau dari sini pun 6 unit juga. So, P ni dia adalah satu bulatan. Jadi, kita akan gunakan formula, okey. Kita akan gunakan formula bulatan, okey. Jadi, cara dia, okey, formulanya adalah macam gini. Okey. Jadi, punca kuasa X tolak X1, okey, kuasa 2 tambah dengan Y tolak Y1, okey, kuasa 2 sama dengan D. D ni adalah jarak dia. So, kita tengok jarak dia adalah 6. Dan dia punya titik adalah daripada 8 negatif 2. Okay, 8 negatif 2. So, kita tukar sejak X1 ni kepada 8. Okay, dan Y1 ni kepada negatif 2. Okay, so sini X tolak 8 kuasa 2. Okay, tambah dengan Y tolak 2. Okay, kuasa 2. Okay, sama dengan 6. Okey, tapi sini ada punca kuasa, jadi cikgu kasih pindah ke sebelah supaya dia akan jadi kuasa. Okey, sebab cikgu mau buat perkembangan di sini. Okey, X tolak 8 kuasa 2 kita kembangkan, kita akan dapat X kuasa 2 tolak, okey, 8 darab 8, 8 darab 2, 16 X, okey, tambah dengan 64. Sebab 8 kuasa 2, 64. Okey, di sini adalah tambah, okey, Y tambah 2. Okey, so tambah Y kuasa 2 tambah 4Y, okey, tambah dengan 4. Jadi sama dengan, okey, 6 kuasa 2 36. Jadi kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 16X tambah 4Y. Okey, kalau kita selesaikan nombor ni 64 tambah 4. Okey, 64 tambah 4 tolak 36. Kenapa tolak 36? Sebab ini kena ke sebelah, dia akan jadi tolak. So, dia jadi sama dengan 32 kosong. Okey, so jawapan dia untuk persamaan lokus tu adalah X kuasa 2, okey, tambah Y kuasa 2
tolak 16x tambah 4y tambah 32. Okey. So itu adalah persamaan bagi locus. Okey. Yes, betul lah jawapan dia. Okey. So itu adalah untuk soalan nombor 2. Okey, jadi itu saya okey, cikgu bincang soalan 1 dan soalan 2. Okey. Soalan 3 dan 4 kita akan teruskan lepas ni. Okey. So, thank you for watching.